Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya masih lagi diberi peluang kepada kita untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musliman wa la tubali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mati ataupun hendaklah kamu meninggal dunia dalam keadaan kamu beragama Islam, dan janganlah kamu memperdulikan perkara-perkara yang lain. Maksud daripada hadis ini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahawa adalah sangat penting kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini daripada perut seorang ibu yang Islam. Penting bagi mereka untuk mereka berusaha supaya akhir kehidupan mereka juga dalam Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seseorang yang dilahirkan dalam Islam tidak ada kepastian yang dia itu akan mati dalam Islam juga. Tidak ada kepastian. Tak ada satu orang pun yang boleh pastikan bahawa saya ni pasti mati dalam Islam. Cumanya setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan laluan dia. Sekiranya dia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam Islam, maka Allah akan permudahkan dia mengikut laluan untuk sampai kepada maksud tersebut. Maka kerana itu setiap orang yang beriman, setiap orang Islam, dia perlu berusaha dan perlu rasa bimbang, perlu rasa risau. Bagaimanakah akhir kehidupan kita nanti? Bagaimanakah keadaan kita apabila malaikat datang menjemput kita untuk mengambil nyawa kita? Sebab kita tidak tahu. Dan itu adalah salah satu tanda orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman ini ialah dia berada di antara takut dan harap. Takut dan harap. Sentiasa mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dia
di dalam nikmat yang besar ini, nikmat agama, nikmat Islam. Dan juga dalam masa yang sama ada rasa takut, ada rasa bimbang, kalau-kalau dengan kekurangan kita, dengan kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita, keluarkan kita daripada nikmat yang besar. Maka Nabi SAW kata, wala tubali, jangan kamu peduli. Yani maksud utama ialah macam mana nak mati dalam Islam. Keadaan kita bagaimana, susah ke, keadaan senang ke, sakit ke, sihat ke, dalam keadaan ketakutan ke, dalam keadaan aman ke. Hak pentingnya mati dalam Islam. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tu disebut jangan kamu mati melainkan. Dari segi bahasa Arabnya, bila diletakkan ayat itu, diolah ayat itu seperti itu, dia memberi maksud hendaklah kamu mati dalam Islam sahaja, jangan mati dengan keadaan lain. Yani matilah dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kematian yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-majalisu bil amanah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecantikan, kebaikan, kemuliaan majlis-majlis adalah dengan adanya sifat amanah. Kecantikan majlis-majlis adalah dengan adanya sifat amanah daripada peserta majlis. Lafaz majlis yang disebutkan di dalam hadis ini di lafaz yang umum. Dalam bahasa Arab bila sebut majlis, tak semestinya majlis macam kita buat ni, majlis ilmu, duduk berdua, duduk bertiga, duduk satu kumpulan, kita bercerita, kita bersembang, berbual-bual, itu pun dipanggil majlis. Majlis. Dalam majlis-majlis ilmu, maka pada kebiasaannya secara umumnya tidak ada diceritakan perkara-perkara yang tidak baik. Hanya yang disampaikan adalah perkara-perkara yang berkait dengan ilmu, perkara-perkara yang mendekatkan manusia ini kepada Allah, kenalkan manusia ini kepada perintah-perintah Allah, kebiasaannya. Adapun majlis-majlis yang dibuat secara kecil-kecilan, kita bersembang dua orang, cakap, ataupun kadang-kadang kita meluahkan kesusahan kita kepada seseorang, kawan baik kita, itu pun adalah satu majlis. Dan sekiranya di dalam majlis itu ada perkara-perkara yang diceritakan yang berkait dengan maruah seseorang, yakni di antara orang ahli majlis, satu orang yang dalam kesusahan, dia cerita kesusahan dia kepada sahabatnya, cerita kekurangannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut
kebaikan majlis seperti itu apabila ahli majlis itu ada sifat amanah. Menjadi satu tanggungjawab peserta majlis untuk amanah dalam menyimpan apa-apa yang dia tahu, apa-apa yang dia dengar daripada majlis itu. Sahabat kita cerita kesusahan dia kepada kita, maka menjadi satu amanah kepada kita untuk kita simpan. Dia bukan untuk disebarkan, diviralkan, dicerita kepada orang lain. Tak boleh. Kalau kita cerita juga, maka itu dipanggil mengumpat. Jadi ghibah, cerita sesuatu perkara yang kalau tuan punya badan tu dengar, dia tak suka. Dia tidak suka, maka dia jadi mengumpat. Jadi peserta-peserta majlis ni dia kena amanah. Dalam satu riwayat dia disebut innama yatajalasul mutajalisuna bi amanatillahi fala yahillu li ahadin an yufshiya an sahibihi ma yakrahu. Dan sesungguhnya orang-orang yang duduk di dalam suatu majlis itu menanggung satu amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak halal kepada seseorang untuk dia menyebarkan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh temannya. Tak boleh sebar. Cuma ulama menyebut ada beberapa perkara yang boleh diceritakan. Kita boleh cerita pada orang lain, beritahu kepada orang lain. Ada 3 perkara. Yang pertama, sekiranya di dalam majlis itu ada menyatakan bahawa salah seorang ataupun mereka berpakat untuk menumpahkan darah tanpa hak. Pergi nak pukul orang, dipakat. Maka ahli majlis yang ada di dalam itu, dia boleh beritahu kepada orang yang hendak dipukul, bagi tahu supaya dia berjaga-jaga, berhati-hati. Khabar bagi dia. Tadi saya dengar si fulan ni dia buat rancangan untuk buat sesuatu yang tidak baik pada kamu. Jaga-jaga, bagi tahu. Bahkan ulama kata wajib bagi tahu. Ataupun dalam majlis itu ada dinyatakan bahawa akan dilakukan perbuatan zina. Perbuatan zina, maka perlu diberitahu kepada pihak berwajib ataupun sesiapa yang ada autoriti yang boleh halang. Wajib beritahu. Ataupun ada dinyatakan dalam majlis itu untuk diambil harta orang lain tanpa hak. Ambil harta orang lain tanpa hak. Maka kita kalau duduk dalam majlis ataupun kita tahu perkara itu, kita boleh, bahkan wajib, jadi wajib atas kita untuk kita beritahu kepada tuan punya harta, beritahu pada dia supaya dia berwaspada. Adapun perkara-perkara lain yang melibatkan maruah seseorang, maka perlu disimpan. Orang cerita kepada kita bukan untuk kita cerita pada orang lain. Orang cerita pada kita, kita wajib simpan, jaga rahsia. Kadang-kadang kita kata saya cerita kat awak seorang je, orang tu pula cerita pada orang lain pula. Jangan saya cerita awak seorang je, akhir sekali semua orang tahu.
benda yang menjadi rahsia, melainkan tuan punya badan tu dia memberi keizinan pada kita untuk kita sampaikan. Dia ada kesusahan contohnya, dia minta tolong pada kita supaya minta bantuan kepada orang yang boleh tolong, maka kita boleh. Itu amanah di dalam majlis yang perlu disimpan, yang perlu dijaga oleh setiap ahli-ahli majlis, khususnya bila kita ni duduk sesama kita. Kalau dalam majlis-majlis ilmu, jaranglah dibincangkan tentang benda-benda aib ni. Sebab dalam majlis ilmu ni fokus dia sampaikan ilmu. Itu pun dalam majlis ilmu, amanah dia ialah kita menyimpan ataupun menanggung ilmu yang disampaikan supaya kita boleh sampaikan kepada orang lain. Itu amanah dalam majlis ilmu. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, muharrimul halali ka muhillil harami. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah sama seperti orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Yakni sama dari segi dosanya. Sebagaimana seseorang yang menghalalkan perkara yang Allah haramkan, hukum dia dosa besar. Bahkan kita perlu minta dia supaya dia bertaubat kalau dia beriktikad seperti itu. Benda yang haram tu dia kata halal, yakni haram secara ijma', sepakat semua ulama' kata benda ni haram. Contohnya macam ke arak haram, tiba-tiba ada satu orang kata halal, tak ada masalah, boleh minum, dan dia beriktikad seperti itu, maka pihak yang berautoriti, yang bertanggungjawab, wajib panggil dia, suruh dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat juga, maka dia boleh dihukum bunuh kalau ikut perundangan Islam. Begitu juga orang yang mengharamkan perkara halal. Benda tu halal, sepakat ulama' halal, tak ada siapa pun khilaf benda tu haram. Tiba-tiba mari satu orang kata benda tu haram. Contohnya apa? Contohnya jual beli, ataupun contohnya nikah, benda yang halal. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a, Allah menghalalkan jual beli. Yang Allah Ta'ala haramkan ialah riba, wa harramar riba, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh jual beli, dia kata haram hukum berjual beli secara umum lah, pun hukum dia sama juga. Kalau dia menganggap dia beriktikad seperti itu, maka pihak berwajib yang bertanggungjawab kena panggil dia, suruh dia bertaubat. Sebab apa? Perbuatan dia itu boleh membawa dia kepada kufur, keluar daripada agama, keluar daripada Islam. Jadi bukan sahaja orang yang menghalalkan benda haram sahaja yang boleh jatuh kepada kufur. Orang yang mengharamkan benda halal pun hukum dia sama. Dan Nabi SAW juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah salah seorang isterinya, dan Nabi minum madu.
Kemudian Nabi SAW balik ke rumah isteri yang lain, dan isteri itu dapat tahu Nabi minum madu di rumah sana. Jadi isteri yang di sini, kata busuk bau madu ni. Bau madu tu, madu yang diminum oleh Nabi SAW. Lebih kurang kisah dia. Kemudian Nabi pun bagi tahu, tak silap saya lah, Nabi bersumpah Nabi takkan minum madu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah Ta'ala tegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah telah halalkan kepada kamu? Tabtaghi mardata azwajik, dalam keadaan kamu mencari keredaan isteri. Isteri ni nak bagi dia tak sakit hati. Nabi pun kata begitu, Allah Ta'ala tegur. Untuk Nabi pun Allah Ta'ala tegur. Jadi lebih-lebih lagi kita, benda yang terang-terang halal, maka kita kata halal, kita haramkan pula. Adapun benda yang khilaf, sebahagian ulama kata haram, sebahagian kata halal, dengan dalil-dalil yang tertentu. Yang ini kalau ada orang yang pegang halal, ada orang yang pegang haram, ini tak ada masalah. Benda khilaf, benda khilaf. Syaratnya khilaf tu khilaf yang mu'tabar lah, bukan khilaf kita yang buat. Kita nak khilaf dengan orang lain, tak jadilah gitu. Khilaf tu khilaf yang mu'tabar. Kerana khilaf daripada ulama ni adalah berdasarkan nas-nas, dalil-dalil yang bersumberkan hadis, bersumberkan Al-Quran. Atas dasar itu mereka keluarkan hukum. Kita keluarkan hukum juga, tapi ikut rasa kita. Rasa tak sedap ni, tak boleh. Jadi kalau benda khilaf, yang tu tidak ada masalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u kathirun bi akhihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dikira ramai dengan saudaranya. Yakni satu orang kalau dia buat sesuatu perkara secara sendirian, maka dia dikira buat seorang diri. Tapi kalaulah dalam sesuatu perkara itu dibuat bersama dengan satu orang yang lain, berdua, maka Nabi kata dia telah dikira sebagai satu jemaah, dalam satu jemaah. Orang-orang Islam ini sangat-sangat digalakkan oleh syariat untuk kita melakukan apa sahaja dibuat secara berjemaah. Dalam sebuah hadis ada disebut yadullahi alal jamaah, bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang atas jemaah. Bila perkara itu dibuat secara berjemaah, ramai, dengan fikir daripada orang ramai, maka ada bantuan Allah. Tapi kalau perkara itu dibuat secara bersendirian, solo je, maka dia terdedah kepada bermacam-macam ujian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakkan kepada kita, bila kita buat satu perkara, maka carilah jemaah. Nak makan, makanlah berjemaah. Contoh, jangan makan seorang. Makan jemaah ni, berjemaah, tak semestinya makan dalam satu talam contohnya, tak semesti. Duduk dua orang makan, biar nasi bukuh pun, berjemaah.
bersama-sama. Itu disukai oleh syariat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mudaratun nasi sadaqatun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlemah lembut dan merendah diri kepada manusia adalah satu sedekah. Setiap orang ni, kita bila berdepan dengan orang ramai, orang yang berhadapan dengan kita ni, ada tiga keadaan. Kata Imam Al-Ghazali, manusia ni ada tiga jenis. Golongan yang pertama, jenis yang pertama, dia ni macam ke makanan asasi kita, yang kita perlu kepada dia, sentiasa bersama-sama dengan dia, kita berhajat kepada dia. Golongan yang kedua, dia macam ke ubat. Ubat ni kita bukan ambil sokmoh, bila perlu kita pergi jumpa dengan dia. Ada satu golongan lagi, dia macam racun. Kita tak dapat apa-apa pun daripada dia kalau kita duduk bersama dengan dia. Maka kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, kalaulah seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu sentiasa terpaksa bersama dengan orang yang golongan jenis ketiga ni, maka hendaklah dia bersabar dan hendaklah dia berlemah lembut, bermuamalah dengan baik, sehinggalah dia dapat lepaskan diri dia daripada orang. Bukannya dia pergi marah, dia pergi caci, cela, tak. Dan orang yang macam ni, dengan perbuatan dia merendahkan diri, dia bersabar, berlemah lembut, maka dia akan diberi pahala sedekah. Pahala sedekah. Kan Nabi bagi tahu, mudaratun nasi sadaqatun, berlemah lembut dengan manusia, dengan orang ramai adalah sedekah. Kita rendahkan diri kita, cakap dengan dia pun lemah lembut, tidak menyebabkan dia jadi marah dengan kita, maka kutibalahu sadaqatun, akan ditulis untuknya pahala sedekah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.